Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah sidang hadirin sekalian, kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita mempertingkatkan potensi diri kita, untuk sama-sama kita berpesta ibadah dalam bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah pada hari ini 8 Ramadan 1445 Hijrah, kita akan membicarakan mengenai solat sunat tarawih. Hakikatnya, ramai antara kita sudah sedia maklum tarawih bermaksud kerehatan. Cantiklah kalau kita membicarakan mengenai hikmah pensyariatan di sebalik solat sunat tarawih, supaya dapat kita teladani, supaya dapat kita syukuri, supaya kita dapat tahu kebijaksanaan dan hikmah pensyariatan yang Allah lakukan. Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi yang bertajuk Hikmatu Tashrik wa Falsafatu, hikmah pensyariatan dan falsafah di sebaliknya, disebutkan mengenai hikmah solat sunat tarawih. Antaranya yang pertama adalah, hakikatnya manusia ini apabila dia berpuasa secara suntuk, apabila dia terlalu letih sangat dan dia mendapat suatu tenaga dengan makan ataupun minum, hakikatnya badan kita akan menjadi malas, kita akan menjadi lesu, kita akan rasa penat, kita akan rasa mengantuk. Tetapi ajaibnya, apa yang berlaku pada orang Muslim, pada kita semua umat Islam, apabila kita telah selesai berbuka selepas seharian berpuasa, kita akan menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, kemudian solat fardu isyak secara berjemaah, dan diikuti pula oleh solat sunat tarawih. Yang ajaib dan magicnya, kita bukan menjadi lembek apabila kita menunaikan solat-solat ini, apabila kita lakukan secara berterusan. Bahkan hakikatnya ia menguatkan kita. Kita akan merasa lebih cergas apabila kita menunaikan solat-solat fardu dan solat diikuti oleh solat sunat tarawih tadi. Dan ini adalah salah satu hikmah yang disebutkan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab beliau. Dan yang kedua, disebutkan juga kisah oleh kisah Mr. Edward Lin yang telah dijemput untuk berbuka puasa bersama-sama dengan orang Islam. Dan Mr. Edward Lin ni adalah bukanlah seorang Islam, tetapi telah dijemput untuk sama-sama berbuka puasa. Diceritakan Mr. Edward Lin ketika mana melihat orang Islam makan ketika berbuka pada waktu itu, dia merasakan habislah orang Islam ni, penuh dengan penyakit sebab makannya banyak, minumnya banyak, kata je puasa. Tapi apabila berbuka, pelbagai makanan, pelbagai minuman disaji, samalah macam kita orang Melayu. Betul tak? Kan? Jadi macam itulah apa yang Edward Lin rasa pada waktu itu. Tetapi apabila dia menyaksikan selepas saja berbuka itu, orang-orang Islam semua pergi pula menunaikan solat fardu maghrib, menunaikan pula solat fardu isyak, diikuti pula oleh solat sunat tarawih, maka dia menjadi kagum dan dia berkata, fajazamtu anna hazil haraka tufiduhum quwwatan wa nasyatan. Dan aku meyakini bahawa setiap perbuatan dilakukan, iaitu solat fardu maghrib tadi, solat fardu isyak, diikuti oleh solat sunat tarawih, memberi faedah kepada mereka kekuatan dan juga kecergasan. Wa tashabu anhum ma asa'u yusibuhum minal amr. Dan hakikatnya perbuatan ini menghilangkan segala kemungkinan untuk mereka mendapat penyakit hasil daripada mereka makan ketika berbuka tadi. Wa wafaqtu min anna ad-din al-islamiyah kana hakiman fi tashri'ihi. Dan aku meyakini, aku bersetuju bahawa sesungguhnya agama Islam ini sesungguhnya bijaksana dalam pensyariatannya. Ini adalah hikmah yang turut diakui oleh orang bukan Islam. Ini adalah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang kita kena faham, bahawa solat sunat tarawih adalah satu solat sunat yang special, yang mana kalau kita katakan solat sunat untuk menghidupkan malam, kebiasaannya adalah terbaik pada 1/3 malam terakhir. Tetapi solat sunat tarawih, walaupun boleh mula dilakukan selepas solat sunat ba'diyah isyak, ia dikira sebagai menghidupkan malam. Dalam sebuah hadis disebutkan, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keinsafan, berkira-kira menghitung tentang dirinya, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dan solat sunat tarawih adalah salah satu cara untuk kita mendirikan malam-malam Ramadan. Dan ini dua hikmah yang kita boleh ambil
dan kita boleh hayati dan kita boleh teladani. Semoga dengan perkongsian saya yang sedikit ini dapat mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan solat sunat tarawih walaupun pada satu malam, pada setiap malam Ramadan, kerana rugi. Tarawih hanya ada pada bulan Ramadan dan tiada pada 11 bulan yang lain. Bayangkan dalam 11 bulan yang lain kita sangat susah untuk bangun bertahajud. Kita tidak pernah rasa terpanggil untuk mendirikan malam, tetapi bayangkan dalam setahun Allah hadiahkan kita tertulis, tercatat dalam buku amal kita orang-orang yang mendirikan malam. InsyaAllah sama-sama kita amalkan, termasuklah kepada saya yang berkata ini. Kita jumpa lagi di lain masa insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.